Okey. Seminit lagi. Bagi yang belum buka kamera, tolong buka kamera. Yang belum silent, tolong silent. Bagi pelajar banat dan fatayat, kamu semua diwajibkan untuk pakai mask. Bagi pelajar banin dan syabab, tidak diwajibkan untuk pakai mask. Dan yang terakhir, maklumat, tidak dibenarkan untuk cek di ruang cek. Sekiranya disuruh, baru kamu semua kena respon cek. Kalau tidak suruh, jangan suka-suka untuk cek di ruang cek. Sekiranya dapat tahu macam ni, nama-nama tersebut akan dikenakan tindakan. Bila di sini kamu dah cek, mungkin di ruang kelas kamu sentiasa akan bermain ruangan cek ni semasa mengaji. Situ dah boleh detect. Tolong jaga adab dan akhlak dengan murabbi dan murabbiah. Okey. Dah ready semua? Harap siap sedia. Sebelum mulakan sesi perjumpaan dengan seluruh warga, guru murabbi, murabbiah Akmal Terengganu dan semua pelajar baik banin, banat, syabab fatayat seluruh Akmal Terengganu. Jadi marilah sama-sama kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum Ustaz mula, Ustaz nak tanya ataupun respon wakil seorang je. Suara Ustaz, suara murabbi jelas ke atau tak jelas? Alhamdulillah, jelas. Jelas. Okey. Sekiranya jelas, alhamdulillah. Jadi sebelum tu mula-mula yang dihormati Musyrif Akmal Terengganu, Ustaz Khaidir bin Husin dan saf barisan murabbi sekalian, seterusnya para anak-anak didik sekalian. Jadi perjumpaan kita petang ini adalah untuk kita kenal itu erti pengorbanan. Sebab kita semua dah tahu esok adalah hari yang sangat-sangat bermakna bagi seluruh umat Islam di dunia. Hari apa esok? Arafah. Apa boleh bagi kita? Esok hari Arafah. Raya kurban. Esok adalah menyambut hari raya. Jadi hari ini digalakkan bagi kita semua untuk berpuasa pada hari Arafah. Jadi Ustaz tak nak cakap banyak. Dan Ustaz menjemput, murabbi menjemput setiap wakil dari cawangan-cawangan. Wakil dari Walad, wakil dari Syabab dan wakil dari Fatayat, guru-guru. Okey. Mula Ustaz jemput yang dihormati wakil dari Walad, iaitu Murabbiah Anis, untuk memberi sedikit taujihat ataupun pesanan kepada pelajar sempena cuti 2 hari bermula esok. Tafaddal mashkura. Yang lain tolong fokus dan dengar. Nanti saya akan tanya seorang-seorang lagi. Apa yang disampaikan oleh murabbi dan murabbiah antum semua. Tafaddal mashkura. Tak dengar lagi. Aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke semua suara? Jelas? Jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala Jelas. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah. Okay, diberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam perjumpaan pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada mudir kerana memberi kesempatan kepada Ustazah untuk memberi sedikit nasihat dan peringatanlah. Sebabnya esok dan lusa dah start cuti dua hari, betul tak? Apa-apa? Esok dan lusa dah start cuti 2 hari. Okay, jadi tolong manfaatkan masa cuti sebaiknya. Manfaatkan masa cuti sepenuhnya. Okay, jangan letak dalam kepala mindset esok cuti tak payah mengaji. Salah. Sebab apa? Okay, sebabnya waktu cuti lah adalah waktu untuk antum buat modal. Kumpul modal banyak-banyak. Inilah peluang yang perlu digunakan dengan sebaiknya. Okay, jadi bersempena dengan esok hari raya Korban juga. Jadi Ustazah nak antum semua kena semai nilai korban dalam diri antum. Okay, semai nilai korban tu dalam diri antum. Okay. Macam mana cara dia? Macam mana? Dengan cara mesti mengorbankan apa-apa yang antum suka buat. Okay, rasa seronok nak buat. Sebab apa? Nilai korban ni dia tak dapat tidak, dia kena lawan nafsu. Lawan diri kita. Kenalah lawan. Dan nilai korban ni juga dia kena ada mujahadah. Mujahadah. Kalau kita kata kita nak berkorban tapi tak ada kesungguhan tu, tak akan berlaku apa-apa perubahan juga. Setuju tak? Okey, setuju ke semua? Okey. Okey, kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail? Kenapa? Sebab Allah nak uji tahap keimanan. Tahap keimanan. Jadi sama juga dengan situasi antum berada di akmal. Kenapa antum kena berkorban? Berkorban daripada tengok TV, daripada main game. Bukan tak boleh, tapi kena berkorban. Maksudnya ada limit dia. Okey, masa nak tengok TV bila? Masa nak main game bila? Kenapa? Kenapa antum kena berkorban? Sebabnya nak uji kesungguhan antum. Siapa yang bersungguh-sungguh nak menghafal Al-Quran sebenarnya. Dan siapa yang dia hanya main-main lah. Tak ada pun kesungguhan dia untuk menghafaz Al-Quran. Okay, jadi bagi siapa yang berkorban, dia akan dapat hasil dia lah. Dia akan dapat bahagian dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim, bila dia ikut sepenuhnya perintah Allah tu, supaya dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam tu. Okay. Bila dah sampai tahap keinginan yang sepenuhnya tu, Allah nak tengok je sebenarnya. Allah nak tengok tahap keimanan. Sama dengan antum di sini. Allah nak tengok siapa yang betul-betul kata dia nak hafiz 30 juzuk. Tapi dia tak buat apa sebenarnya. Dia tak ada pun semai nilai korban dalam diri dia tu.
Okay, sama macam antum di akmal ni. Kena tanam nilai korban dalam diri tu. Okay, sesuai juga dengan sempena misi akmal sekarang, iaitu korban demi impian Hafiz. Okay, korban demi impian Hafiz. Tolong manfaatkan masa sepenuhnya. Ini saja, tahun ni saja. Antum kena push betul-betul. Kejar target antum. Fokus kepada matlamat tarikh khatam tu. Jadi untuk dapat apa yang kita nak, memang kita kena korbankan apa yang kita suka, apa yang kita rasa seronok buat masa sekarang ni, korbankan benda tu. Barulah antum akan dapat hasil, akan menuai hasil daripada kesungguhan yang antum buat secara berterusan. Okey? Okey, dapat ke semua? Jadi untuk yang terakhirnya, saya harap semua boleh susun jadual betul-betul. Okay, susun jadual betul-betul. Susun jadual betul-betul. Tahu bila masa nak mengaji dan manfaatkan golden hours di rumah. Bukan 3 golden saja, banyak golden hours yang akan ada bila waktu cuti. Manfaatkan sepenuhnya. Okey. Kalau antum tak berkorban sekarang, bila lagi? Tanya diri sendiri. Bila lagi nak berkorban? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sedangkan kita suka tengok orang lain berjaya, tapi kita tak usaha supaya kita juga masuk berjaya macam orang lain. Okey. Jadi untuk yang terakhir, yang terakhirnya, Ustazah mendoakan supaya antum semua dipermudahkanlah menghafaz Al-Quran, okay, dan diberikan kekuatan untuk bermujahadah, untuk berkorban. Okay, sama-sama kita merealisasikan impian kita semua untuk berjaya menghafaz Al-Quran 30 juzuk, insya-Allah. Okay, itu saja. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Murabiah Hanis. Jadi boleh bagi tepukan yang gemuruh untuk Murabiah Hanis. Okay, jadi poin kat sini, yang pertama adalah modal. Kita esok adalah cuti 2 hari. Jadi semasa cuti jangan antum cuti sungguh-sungguh. Hari ni last buka Quran, buka pula bila? Hari Khamis pula baru buka, baru balik Quran. Jangan. Kalau kita nak manfaatkan cuti kita nak capai misi Hafiz 1 tahun, kita kena korbankan masa waktu cuti. Bila korban masa, kita kena kumpulkan modal untuk capai misi Hafiz 30 juzuk. Terutama pelajar lama, fokus betul-betul untuk capai misi Hafiz. Supaya pentas tahun depan bulan 3 nanti adalah milik kamu semua. Letak dalam mindset. Pentas adalah milik diri sendiri. Macam mana nak buat pulun habis-habisan. Buat sampai jadi. Usaha sampai boleh. Okay. Seterusnya, sebelum Ustaz Murabbi menjemput wakil dari Syabab, nak dengar satu laungan, satu takbir yang bergema sempena menyambut Hari Raya Haji esok. Jadi Ustaz nak minta Yasin wakil sebut takbir kuat-kuat, yang lain buka mic jawab 1 kali je. Jangan 3 kali, 1 kali. Okey, ready? 1, 2, 3. Takbir. Sekali lagi. Sama tak sama.
Sekali lagi Yasin. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allah. Allah Akbar. Okey. Seterusnya Ustaz menjemput Murabbi wakil dari Syabab Murabbi Rafi untuk memberi taujihat ataupun pesanan kepada khususnya kepada anak didik kita semua. Tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tak dengar lah Ustaz. Ustaz mute Ustaz. Mic. Tak. Buka Mic mic, buka Ustaz, mic. mic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bi sunnatin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di dalam hari yang penuh keberkatan. Hari yang penuh keberkatan untuk kita sama-sama kita ambil ataupun kita dapatkan ganjaran kita memperbanyakkan ibadah kita di malam, di petang yang berkat ini, di malam yang berkat nanti, sama-sama kita tahdid niat kita balik untuk kita tingkatkan lagi hafalan kita. Okey, alhamdulillah pada hari ini sebenarnya kita raya haji tidak lain tidak bukan mesti pengorbanan. Setiap daripada penceramah hebat pun kalau tiba musim haji adalah satu tajuk iaitu pengorban. Pengorbanan apa kita dapat? Banyak. Antara pengorbanan iaitu pengorbanan masa. Kita korbankan masa, kita korbankan harta kita korbankan nyawa kita korbankan segala kita korban. Antaranya masa kita, nyawa kita, waktu kita dan sebagainya. Antara yang paling besar sekali, kita kena korbankan masa kita untuk Al-Quran. Sedangkan kita dengan benda lain kita banyak korban. Tapi dengan Al-Quran kita tidak korbankan sedikit. Banyak. Kita korbankan sedikit saja. Tidak kata banyak. Banyak ke? Kita, kalau orang tanya kita, kalau orang kata kita, banyak mana dah mengaji Al-Quran? Sikit orang. Kita banyak sikit. Kata banyak tu, banyak sikit. Tak nak, kita nak guna banyak. Kalau perkataan Arab tak ada dah. Kasir, qalil. Tak ada. Kita nak kata itu banyak. Jangan, banyak sikit. Kita nak biar kita dengan Quran tu masa kita ada 24 jam, cuba kita bahagikan masa kita. Contoh kita solat 5 waktu sehari, kita ambil lah 5 minit satu waktu. Kalau 5 waktu 25 minit. Ada lagi baki 24 jam 30 minit. Jadi kita makan kita kata sejam. Jadi kita kata kita makan 3 kali sehari. 2 jam baru kita habiskan. Baru 21 jam. Jadi kita mandi berapa jam? 2 jam. Jadi untuk 5 kali sehari mandi kita kata 25 jam. Jadi masa tu banyak lagi. Kita buang dengan gitu saja. Tiba-tiba masa Quran kita ambil 1 jam sehari. Tidak cukup masa Quran 1 jam. Kalau kita nak betul-betul kita dengan Quran, kita nak fasih Quran, kita nak Quran tu lekat dalam dada kita, tidak boleh sejam Al-Quran. Sedangkan komik kita baca, buku Naruto ataupun buku majalah kita baca 3 jam kita menghadap juga. Tapi Quran kita ambil satu masa saja. 1 jam sahaja. Tak cukup.
Kita boleh ambil masa 5 jam tetapi Quran kita ambil 1 jam. Tak betul tu. Silap. Kita korbankan. Kita korbankan ke arah keburukan daripada kebaikan. Jadi kita kena nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi pelajar yang hafiz 30 juzuk Al-Quran, kita kena korbankan semua. Masa kita, tenaga kita, usaha kita dan sebagainya. Ustaz, harta saya tak ada Ustaz. Harta memang kita tak ada, tapi kita guna harta. Kita guna rumah. Rumah tu harta. Memanglah kata harta mak ayah, tapi harta kita juga. Saya kata telefon. Tu telefon harta kamu telefon tu. Kalau Ustaz kata, mai sini kau Ustaz telefon. Tak boleh Ustaz. Hak saya ni. Hak saya tu harta lah. Jadi kamu kena korbankan harta kamu. Telefon kamu tu kamu kena korban. Boleh nak main telefon. Tak salah Ustaz kata. Bukan kata, oh telefon salah main. Bukan. Cuba kurangkan masa. Kalau masa 1 jam, kita buat masa Quran 1 jam, kita tingkatkan lagi. Quran kita ambil 5 jam sehari. Senang sahaja kita ambil. Kita ambil waktu subuh 1 jam, kita ambil waktu zuhur 1 jam, waktu maghrib 1 jam, waktu isyak 1 jam. Lepas asar tak apalah kita kata kita nak main. Berapa jam dah? 4 jam dah. Subuh, zuhur, maghrib, isyak 4 jam. Cuba buat. Kalau kita tak nak sangat kita baca Quran, tak ada masa, kita cuba ambil waktu solat. Solat ada 5 waktu, cuba kita sedikit kita buka Quran. Kalau zuhur masuk pukul 1, zuhur 1.30. 1:30 cuba kita duduk dalam bilik kita pukul 1 buka Quran. Sampailah zuhur. Lepas tu kita solat. Lepas solat cuba kita baca pula 30 minit sama Quran. Lepas tu buatlah kita nak buat apa. Lepas tu asar pula. Asar 4:30. Cuba kita ambil masa. Cuba kita curi masa. Boleh? Jadi Ustaz nak rekaskan sini, kita kena korbankan segala-gala benda kita ada. Quran, harta dan sebagainya. Boleh? Jadi sampai situ dulu Ustaz nak kamu kena target kamu nak hafal bila, kamu nak habis bila Al-Quran. Boleh? Jadi akhirnya Ustaz nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Kullu am wa antum bi khair. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil Syabak iaitu Ustaz Rafiq memberikan sedikit sebanyak tentang erti apa itu pengorbanan dan apa big why kita, apa matlamat kita di Akmal. Jadi seterusnya Ustaz menjemput wakil dari Fatayat iaitu Murabbi Putra. Tafaddal mashkura. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tengok sini semua. Tengok Ustaz semua. Saya nak bagi awak sesuatu. Tengok Ustaz cepat. Tengok Ustaz semua. Saya nak bagi awak sesuatu. Bukan senang. Ustaz nak bagi awak sesuatu. Hari ni saya nak awak catat. Ustaz nak kongsi awak benda yang amat berharga untuk awak. Kalau awak cari dalam tas apa tak ada benda ni. Siapa yang dengar Ustaz hari ni, satu je yang dapat. Okey. Hari ni awak semua tahu. Dalam Akmal ni ada fasa-fasa dia. Semua tahu kan? Betul tak? Ustaz kongsi dengan awak. Hari ni Ustaz akan kongsi dengan awak. Kalau awak nak tahu, kejayaan tu juga mempunyai fasanya. Ustaz akan kongsi aku dengan awak semua. Ustaz akan kongsi dengan awak 5 fasa untuk awak dapat kejayaan. Bukan senang Ustaz akan kongsi dengan awak ni. Dengar semua, dengar. Okey, yang pertama.
Yang pertama untuk awak menuju kepada kejayaan yang last, pertama awak mesti ada matlamat. Begitu. Apa saja yang awak buat mesti ada matlamat. Orang yang tak ada matlamat ni orang gila sahaja yang tak ada matlamat. Faham? Orang yang ada akal ni semua ada matlamat. Apa matlamat kamu semua? Yang pasti matlamat kamu semua adalah satu. Satu saja, jangan ada dua, jangan ada tiga. Satu saja matlamat awak. Siapa tahu? Siapa tahu matlamat dia apa? Siapa tahu? Bangunan sejarah. Matlamat buat masa sekarang ni untuk awak semua adalah berjaya hafiz dalam masa 1 tahun. Letak semak dalam dada awak dalam-dalam. Betul. Kalau siapa tak ada matlamat tu, dia sudah gagal untuk mendapat kejayaan. Sebab itu adalah fasa pertama. Faham semua? Faham? Ustaz kongsi kepada awak fasa yang kedua untuk awak dapat kejayaan. Fasa kedua penting. Awak tak boleh potong walaupun satu fasa. Awak kena ikut flow dia. Kalau awak ingin berjaya. Yang kedua fasa untuk awak dapat kejayaan adalah awak kena ada keyakinan. Yang kedua awak kena ada keyakinan. Keyakinan di mana tu? Keyakinan ada matlamat awak. Awak yakin pada diri awak, awak akan capai target tu. Awak yakin pada diri awak akan khatam dalam masa 1 tahun. Biarlah apa orang kata pun, biarlah kawan awak ejek lah, awak ni apa, awak ni terlalu bersemangat ke, kawan awak ejek awak ni terlalu berkeyakinan ke, biarlah mereka ejek. Sebab benda tu adalah benda yang terbaik yang awak buat. Faham? Tu yang kedua Ustaz kongsi, keyakinan. Awak kena ada keyakinan bahawa awak akan capai apa yang awak target. Yang ketiga Ustaz kongsi, pasal kejayaan. Sebab awak mendapat tahu apa matlamat awak dan awak yakin pada matlamat awak. Yang ketiga adalah awak kena buat. Ataupun dalam kata lain awak kena usaha. Betul tak? Kalau awak berusaha, maka awak sudah satu langkah untuk menghampiri kejayaan. Kalau awak berputus asa, awak sudah berputus di tengah jalan untuk capai kejayaan. Usahalah, buatlah apa saja. Tak kira lah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dalam keadaan awak sakit, biar Al-Quran tu tetap di hati awak. Biar matlamat awak untuk khatam Al-Quran tu sentiasa dalam ingatan awak. Faham? Walaupun dalam jambang, awak kena fikir aku nak khatam. Walaupun awak nak tidur, awak fikir awak nak khatam. InsyaAllah dalam awak tidur pun awak mimpi, awak akan mimpi awak khatam. Mesti antara awak pernah kan mimpi awak bermain PUBG. Mesti pernah kan? Saya nak biar awak pun sama. Sekarang ni bermimpi awak mendapat kejayaan tu. Sudah khatam dalam mimpi awak. Sama begitu. Dan fasa yang keempat adalah doa. Lepas awak usaha, awak kena berdoa kepada Allah. Kalau awak berusaha beratus kali pun, kalau Allah tak izin, awak tak akan dapat. Awak tak akan dapat khatam. Kalau Allah tak izin. Banyakkan berdoa. Masih ada ruang untuk awak berdoa sekarang. Antara masa-masa yang makbul untuk awak berdoa, inilah antara masa. Guna sebaik mungkin. Itu yang keempat. Dan yang kelima, fasa kejayaan yang kelima, selepas awak ada matlamat, selepas awak ada keyakinan, selepas awak berusaha dan selepas awak berdoa, yang kelima adalah inilah masa untuk awak mengutip segala hasil yang awak buat selama ini.
iaitu kejayaan. Ini fasa terakhir, awak raikan kejayaan awak. Ustaz nak bagi tahu awak semua. Ingat satu benda. Ingat kata-kata Ustaz ni yang last ni, ingat kata-kata Ustaz. Ingat. Jika kita ni berjaya, semua orang akan mengaku dialah faktor kejayaan awak. Akulah kawan dengan dia. Akulah yang bantu dia untuk mahfal. Contoh. Pasti murabbi akan mengaku dia adalah pelajar aku. Pasti ibu bapa awak akan mengaku ni antara usaha ibu bapa lah yang bantu. Semua akan mengaku bahawa kejayaan awak tu adalah berkait dengan mereka. Tu kena ingat. Tapi bila awak gagal membuat sesuatu, awak akan tengok bila awak gagal itu awak keseorangan. Semua orang akan menuding jari kepada awak. Seperti awak seorang saja yang salah jika awak gagal. Tiada siapa yang mengaku awak ni kawan. Tiada siapa yang mengaku awak ni anak murid dia orang. Dan tiada siapa pun yang mengaku dia ni anak pada dia. Betul tak Ustaz? Bila kejayaan semua nak dikongsi. Bila kegagalan ni tak ada orang pun yang nak berkawan dengan awak. Itu saja yang saya nak kongsi pada awak hari ini. Okey. Saya tahu semua di sini ada mimpi. Semua ada mimpi untuk berjaya khatam 30 juzuk. Semua ada mimpi di sini. Semua yang ada depan Ustaz ni semua ada mimpi untuk dapat kejayaan. Ustaz tahu benda tu. Tapi bersediakah kamu untuk membayar dengan segala harga, dengan membayar segala harga yang ada semata-mata untuk kejayaan kamu? Itu je Ustaz bagi persoalan kepada kamu. Awak tahu kejayaan tu mahal, adakah kamu bersedia untuk bayar kejayaan awak? Kalau awak bersedia untuk bayar kejayaan awak tu, awak perlu berkorban. Awak perlu berkorban apa saja untuk kejayaan. Faham semua? Faham semua? Kalau faham buat gini semua, faham? Faham? Pasal ini semua, faham? Ustaz doakan awak semua berjaya khatam pada tahun ni. Tak ada seorang pun yang tersingkir. Amin. Semua pelajar Ustaz, semua hebat. Semua hebat. Yang di depan Ustaz ni semua hebat. Kalau awak tak hebat, takkan awak boleh masuk Akmal. Takkan awak lepas interview Akmal. Kalau awak tak hebat, awak berada di luar sana. Bukan di sini. Di sini ada tempat-tempat orang yang hebat. Okey? Faham semua? Buatlah. Gunakan masa yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi, wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Murabbi Putra memberi banyak sangat pesanan. Itu lima permata khususnya bagi pelajar-pelajar sekalian. Kalau antum sekadar dengar masuk kanan keluar kiri tak cantik, maknanya rugilah antum. Rugi nanti. Tak akan capai misi 30 juzuk. Siapa yang cantik dah letak dalam diri, seterusnya dia terus buat tindakan. Bila dia buat tindakan, pasti kejayaan milik pelajar tersebut. Pentas tahun depan adalah milik pelajar, sesiapa yang buat tindakan untuk agresi, untuk kejar ataupun capai misi Hafiz. Jadi yang terakhir, Ustaz menjemput Murabbi Khaidis selaku musyrif Akmal Terengganu memberi taujat pesanan yang sangat-sangat mutiara khususnya kepada pelajar. Tafaddal mashkura. Terima kasih banyak-banyak kepada Murabbi Syamil selaku mudir atas memberi peluang kepada Murabbi untuk memberi ucapan sikit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai slow. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok tu. So Ifah Danish tu semangat tu. Semangat tu kita nak. Okey, Murabi nak dengar daripada Fataya. Mana Fataya? Tengok. Nak bandingkan antara tiga ni mana yang paling kuat bagi salam. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, takkanlah Syabab lebih slow daripada Fatayat, nak dengar daripada Syabab pula. Assalamualaikum Syabab. Waalaikumsalam. Kasih Chan tu, nak kasih Chan mesti kena kuat punya. Tak boleh kali kasih kalah dengan Fatayat. Nak dengar daripada Walak. Walak mesti kena lebih kuat lah. Kan lawan Walak yang paling power antara tiga-tiga kan. Okey, nak dengar daripada Walak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup bersemangat hari ni. Hari ni walaupun kita ni cuti tak lama, tapi Murabi harap semangat antum ni semangat berpanjangan sampai akhir tahun. Sampai konvo tahun depan. Boleh? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Tengok. Semua? Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi yang dirahmati lagi dikasihi Murabi Syamil dan Kumudin, yang disayangi Murabi Akmal, Murabi Hakim, Murabi Syamil, Murabi Allah, banyak yang Murabi kita nak sebut. Murabi Fatayat, Murabi Syabab dan Murabi Walad. Dan keseluruhan anak-anak mutarabbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Jadi Murabi harap semangat yang kita ada pada hari ini kita teruskan sampai kita konvo. Jadi banyak dah Murabiah Hani sebut tentang pengorbanan. Murabi Rafiq sebut tentang berkorban masa, kan, setup waktu, jadual apa semua. Murabi Putera sebut tentang apa dia? 5 fasa. Kan, fasa pertama apa dia? Kita kena setup dalam kepala, ni rapat ni. Setup dalam kepala, jangan letak nak kerja apalah akademik ke apa. Setup dalam kepala apa dia? Nak jadi hafiz dalam masa 1 tahun atau kurang. Betul tak? Ataupun kurang. Jadi dari sudut panjang sebut tentang pengorbanan. Sebab apa kena buat perhimpunan hari ni kan? Padahal istimak motivasi pagi pun dah ada. Kenapa perlu ada istimak petang ni? Istimak petang ni supaya apa dia? Murabiah antum nak tengok wajah-wajah antum semua ni. Kan? Nak tengok wajah daripada Fatayat, nak tengok wajah daripada Walad, Banat, daripada Syabab. Kan, muka wajah-wajah yang ada dekat skrin ni lah adalah muka-muka ni juga yang akan naik pentas. Kan, pakai mahkota, pakai apa dia? Pakai mahkota besi tu seperti apa yang tu tengok. Kan, pakai serban warna hijau. Kan, tahun depan muka-muka ni lah Murabi nak tengok. Kan, doa-doa biar betul-betul doa betul. Hari ni adalah hari dimakbulkan sangat-sangat doa. Sebab apa? Hari ni adalah hari Arafat. Kan, Yaumul Arafat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, afdalul yaum yaumul Arafah. Antara hari-hari yang terbaik adalah hari Arafat. Hari ni. Kan, hari sebelum umat Islam pergi menunaikan haji. Jadi di kesempatan hari ni jugalah Murabi doakan antum semua yang ada dalam skrin ni, kan, ada dalam skrin ataupun yang tak sempat masuk skrin, semua naik pentas. Tak kira lah daripada Walad, Syabab, Fatayat, ataupun Syabab yang senior, Syabab yang junior, Fatayat yang junior, yang senior, yang Walad senior, junior, semua naik pentas. Okey? Hatta semua naik pentas. Jadi Murabi doakan antum semua naik pentas insya-Allah tahun depan. Sebut amin. Amin. Anggut tanda amin. Amin tanda amin. 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 Okey, jadi Murabi nak sebut tentang hari ni kan hari kita punya tema apa dia? Korban demi impian. Korban demi Quran. Kau mungkin ada yang faham. Kenapa masuk korban-korban ni? Nak korban apa? Nak sembelih apa duduk kat Akmal ni? Kan hari raya korban kan nak kena sembelih lembu, kambing. Ha. Murabi bagi perumpamaan mudah je. Nak bagi perumpamaan mudah je. Kan?
Orang yang berkorban ni, orang yang sanggup buat apa saja, hatta nyawa dia ke, kan, tangan dia terputus ke, nyawa dia hilang ke, kan, kepala dia terputus ke, berperang di jalan Allah, tapi atas satu tujuan apa? Atas satu tujuan apa? Untuk dia berkorban sampai satu tahap tu. Dia berkorban supaya dia dapat apa yang dia nak. Kan? Apa yang dia nak? Bagi orang Islam ni, kan, umat Nabi Muhammad SAW kan, berperang, nak buka kota Mekah, kota Madinah, kan, sampai sanggup berkorban nyawa, terburai perut, tercabut kepala pun semua tu. Korban untuk apa dia? Untuk apa dia? Untuk Islam, betul tak? Kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum semua yang masuk akmal ni, yang lulus temuduga pun semua ni, jadi kena ready untuk berkorban apa dia? Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga betul-betul. Demi untuk mencapai apa dia? Capai misi hafiz setahun ataupun kurang. Betul tak? Betul tak semua? Kan nak dapatkan hasil 1 tahun kita punya result, adakah kita dapat dalam masa 1 malam? Tak. Tak dapat, tidak, kena korban banyak benda. Jadi Murabi ucapkan tahniah, tahniah dan tahniah. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Sebab apa Murabi ucap tahniah? Sebab antum yang ada dalam skrin sekarang ni adalah bukti hidup yang antum sanggup berkorban. Ya ke sanggup berkorban? Iyalah. Kalau antum tak sanggup berkorban, tak ada dalam skrin ni. Kan? Walaupun cuti. Kan, adik-adik kita mungkin cuti sekolah sekarang ni, tapi kita masih lagi hadap kamera, hadap laptop, walaupun PDPR, online, lockdown, masih lagi sanggup berkorban demi impian. Jadi hasil pada pengorbanan tu banyaklah. Jadi Murabi nak sebut ni, minggu ni saja Murabi nak sebut ni. Fokus. Minggu ni saja adalah minggu yang paling terbaik antara minggu-minggu yang sebelum ni. Sebab apa Murabi sebut macam tu? Sebab minggu-minggu kita PDPR yang naik ranking 3 orang. Yang naik ranking mungkin dalam seminggu seorang. Tetapi antum semua buktikan yang walaupun kita ni online, walaupun kita ni PKP, walaupun kita ni mengaji depan laptop bukan depan murabi-murabiah, tetapi antum boleh membuktikan yang antum semua dapat capai naik ranking juga walaupun online. Jadi Murabi nak tunjuk juga ni, tengok ni. Kan? Dalam wins hari ni, siapa dia? Dalam minggu ni sahaja, berbanding minggu-minggu yang lepas, seramai berapa orang? Dulu kalau minggu-minggu lepas, 3, 4 orang naik ranking. Betul tak? Tapi minggu ni, Alhamdulillah, Masya Allah. Berapa? 8 orang. Kan? Zaim Hasif naik ranking kepada master. Imani Husna, tepuk tangan semua. Amira Kristina, welcome to Warrior. Khadijah, Cik Alia, Mardia, Izzatul Aisyah. Masya Allah. Ni tengok ni, siapa sahabat tertinggi mingguan. Walaupun kita ni online, Nur Imani Husna, dia boleh lawan kita ni Akmal Terengganu. Nak kata level berkorban kita ni sampai boleh lawan Akmal Shah Alam yang mengaji depan guru face to face. Kan, lockdown dalam Akmal, maksimum dia punya sahabat adalah 30 muka surat. Tapi Akmal Terengganu membuktikan kita mampu boleh buat lebih daripada tu, 40 muka surat. 23, tengok Nurul Nisa, Fikri, Syamel, Haziq 21. Ni semua ni yang sahabat tertinggi mingguan ni Murabi ucapkan tahniah. Antum sudah pun mencapai kita punya kempen 1 week 1 juzuk. Betul tak? 1 week 1 juzuk. Jadi Murabi doakan yang tidak ada di dalam list ni akan naik juga list, akan naik juga masuk senarai 1 week 1 juzuk minggu-minggu selepas raya nanti. Jadi supaya apa? Marathon Hufaz kita yang juara, bukan lagi Akmal Abad, Akmal Saibul Jaya. 80 muka surat dia punya sahabat. Tapi Murabi doakan Marathon Hufaz akan datang. Siapa dia yang champion? Akmal Terengganu. Yang paling banyak kategori 3 juzuk, yang paling banyak kategori 5 juzuk. Semua Akmal Terengganu yang kuasai. Tengok kita tengok siapa dia tasbih tertinggi mingguan. Ilyas, Lutfi Hadi, Iqbal. Murabi doakan juga Izzak punya akan naik ranking minggu depan. Jadi nak tunjuknya apa dia?
nak tunjuknya tahniah kepada antum semua ni, Akmal Terengganu, siapa dia, Uwais ke, kan, Irfan Danish, Aidil, Kausa, Huda, ikutlah siapa dia sekalipun. Tahniah kerana antum semua mampu berkorban. Ya, korban masa ni. Sekarang ni pun korban ni, tengok muka ustaz ni depan skrin. Jadi, kamu dah mampu berkorban, jadi minggu depan kan, lepas raya haji, tambahkan lagi, gandakan lagi pengorbanan antum semua. Boleh kan boleh? Boleh kan? Angkat tangan. Gandakan lagi pengorbanan tu. Kan? Kalau yang macam sebelum ni suka main game ke luar kelas, korbankan waktu tu. Kan? Kalau macam sebelum ni suka tengok YouTube, tengok TV apa semua, korbankan betul-betul. Sebab kita ada baki 6 bulan saja lagi. Betul tak? Kita ada 6 bulan lagi untuk kita naik pentas konvo tahun depan. Kausa boleh? Uwais boleh? Irfan Danish? Aish Danish? Semua boleh? Boleh Ustaz. Boleh insya-Allah. Jadi akhir sekali Murabi doakan. Hari ni adalah hari yang sangat-sangat makbul doa kita. Jadi banyakkanlah berdoa agar kita semua ni hafiz dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Doakan juga agar murabi-murabi antum ni dikurniakan kesihatan. Kan, dikurniakan semangat yang tinggi untuk bantu antum semua ni nak jadi hafiz. Kan, murabi-murabi ni, murabi-murabi Akmal ni, kalau nak pergi kerja tempat lain boleh sangat. Gaji 5-6 ribu ke, 3-4 ribu ke boleh. Tapi dia buat apa? Dia sanggup berkorban. Untuk apa? Untuk bantu kamu ni. Untuk bantu Nabahan, Yasin ke, Insyirah ke, Ashraf ke. Untuk bantu antum jadi hafiz dan hafizah 1 tahun ataupun kurang. Pastikan pentas konvo Akmal tahun 2022 bulan 3 tahun depan, antum lah yang akan naik pentas tu. Bukan antum yang kena tepuk tangan yang raikan kawan-kawan, tapi antum yang naik pentas tahun depan. Murabi ucapkan tahniah kan. Antara 8 orang yang naik ranking hari ni, minggu ni, kebanyakannya yang berada di Fatayat. Tengok senior-senior Fatayat. Takkan tak tercabar senior-senior Syabak, senior Walat. Kan, Master Titan tu. Buat yang terbaik lagi minggu depan. Jadi, untuk yang terakhir, kamu semua ni adalah orang yang terpilih masuk ke Akmal. Kamu adalah orang yang terpilih. Kan, masa interview, siapa yang pernah interview di masjid sebelum ni? Siapa ingat lagi interview di masjid? Ramai-ramai tu. Angkat tangan tengok. Siapa dia? Kan? Siapa dia? Yang pelajar baru? Yang masuk awal-awal tahun lepas? Kan, ramai kan, betul tak? Dekat 100 orang yang interview, tetapi 60 orang ataupun 7, tak sampai 60 orang yang lebih 60 orang lah, lebih 60 orang Ustaz reject. Bakinya adalah antum semua. Nak kata ramainya Ustaz reject. Kan, tak lulus temuduga. Sebab apa? Sebab masa temuduga baca elok. Ingat ni, hafal setengah jam, 15 minit. 15 minit setengah satu muka surat. Tapi bila tanya, sebab apa nak masuk Akmal? Sebab mak suruh. Sebab mak paksa. Walaupun dia boleh hafal setengah jam 5 muka surat sekalipun, kalau dia tak nak, mulut dia kata tak nak, Ustaz masih lagi tak luluskan dia. Jadi antum semua ni adalah orang yang paling terpilih antara yang terpilih. Bersyukur sangat-sangat kerana antum terpilih. Jadi bila dah berada dalam Akmal, buat sungguh-sungguh. Boleh? Boleh ke boleh? Jadi, Murabi nak dengar takbir yang paling Boleh. Boleh. Sabak Fatayat wala banat. Boleh. Boleh. Tak nak dengar takbir boleh? Okey, Ustaz nak dengar takbir paling kuat 1. Sabar. Ustaz nak rekod skrin ni, nak tunjuk kat mak ayah. 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. 1, 2, 3, takbir. Murabi serahkan kepada Murabi Syamil.
Terima kasih kepada Murabbi Khaidir memberi sedikit sebanyak pesanan ataupun taujihat supaya tak lain tak bukan adalah melihat antum semua untuk naik pentas tahun hadapan. Jadi minggu ni bagi ustaz yang sangat-sangat bermakna lah, sebab minggu ni lah yang paling banyak sekali naik ranking. Sebelum ni 1, 2, 1, 2, 3 tak ada, jarang. Tapi minggu ni sekali naik, 8 orang terus sekali naik. Tahniah buat antum Tepuk semua. tangan semua, tepuk tangan semua. Tahniah untuk diri sendiri. Jadi minggu depan ustaz nak cabar antum semua. Minggu depan ustaz nak 10 orang. 10 orang untuk naik ranking. Boleh tak boleh? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ustaz tak nak dari sini dengan mulut saja, insyaAllah mulut saja boleh, tapi ustaz nak tengok dengan tindakan. Minggu lepas dah boleh 8, minggu ni ustaz nak tengok 10. 10 orang, baik walad, baik syabab, baik fatayat. 10 orang naik ranking. Baik daripada warrior ke elite, elite ke master, master ke titan, titan ke gladiator, ataupun gladiator ke legend Al-Hafiz. Amin, Allah, amin. amin. Dan ustaz dapat tahu insya-Allah pertengahan bulan 8 ataupun akhir bulan 8 akan ada 3 orang bergelar selaku legend Al-Hafiz. InsyaAllah. Jadi buktikan kejayaan anda. InsyaAllah. Jadi ustaz nak tunjuk sedikit, iaitu berkenaan carta. Carta ataupun prestasi pelajar akmal di Terengganu. Okey, ni antum tengok. 7 Jun. 7 Jun 2 minggu lepas. Awal bulan 7. Kira permulaan kita online. Permulaan kita online, kita boleh tengok situ. Kita sama-sama tengok di mana kedudukan antum masa tu. Masa 7 Jun. Berapa? Warrior 28%, 28%, elite 33, master 20, titan 8, gladiator 3, legend 8%. Waktu permulaan. Permulaan ada nampak sedikit kenaikan daripada sebelum PDPR. Naik sikit. Jadi minggu seterusnya 13 Jun dah ada perubahan tapi sedikit di master dan elite. Di master dan elite ada perubahan sikit. Daripada 7 Jun ke 13 Jun naik sedikit sahaja pergerakan. Itu pun dah memuaskan, tapi ustaz nak lebih power lagi, lebih bagus lagi. Saya yakin antum boleh lebih buat lebih power lagi daripada yang ni. Dan minggu seterusnya. Ni surprise. Minggu seterusnya tu boleh tengok kejayaan antum semua. Antum buat kejayaan, ramai yang buat break the limit, ramai yang buat 3 golden hours. Tengok 17 Julai. 11 Julai. Minggu lepas. Nak nampak perubahan. Dah ada perubahan. Ketara dah sikit kat situ. Dari segi warrior dah naik, elite dah ada perubahan, master dah ada. Tiga ranking ni dah ada perubahan. Tetapi yang paling latest dan yang terbaru. Tengok semua. Tengok warna hijau tu banyak dah tu. 18 Julai. Bila tu 18? Semalam. Dah ada perubahan kritik. Perubahan yang sangat-sangat drastik. Sebab apa? Sebab 8 orang sekaligus satu minggu naik ranking. Terus melonjak naik. Dah ada perubahan. Masya Allah. Tahniah untuk antum semua. Tetapi untuk minggu depan, ustaz nak cabar antum semua baik di walad, fatayat dan syabab. Minggu depan ustaz nak tengok 10 orang naik ranking.
Sahut cabaran Ustaz, buat sampai jadi. Buat habis-habisan. Pulun biar capai misi kita. Mungkin minggu ni permulaan, satu minggu, satu juz. InsyaAllah kalau sekiranya tu dah konsisten, komitmen, dah boleh. Tak mustahil yang tu boleh buat 1 minggu 2 juzuk. Macam mana Imani Husna buat 2 juzuk 1 minggu. Saya yakin yang lain pun pasti boleh. Tapi antum kena korbankan masa, kena hindari yang negatif iaitu game. Jauhilah game. Jauhilah game. Nak main boleh. Habis dulu 30 juzuk. Mainlah siapa mutah. Main siapa pesang tak apa. Terpulang. Tapi sementara ni pulun betul-betul. Antum kena fikir apa matlamat, apa misi antum di Akmal, apa yang antum nak bagi kepada mak ayah. Adakah nak bagi game kepada mak ayah? Jawapan ada di dalam diri antum masing-masing. Kalau sekiranya antum buat sungguh-sungguh, pasti mak ayah antum akan gembira. Masa bila gembira? Masa antum dah khatam sabak akhir sekali sebelum bergelar legend. Parent antum, mak ayah akan gembira sampai menangis. Sebab apa? Gembira teramat sangat. Yang kedua, bila pula dia gembira? Bila antum naik pentas konvo tahun harapan. Bulan 3, antum kena letak dalam diri masing-masing. Walaupun pelajar baru masuk, antum kena yakin. Pentas tahun depan milik kita semua. Saya nak tengok pentas tahun harapan 2022 yang paling ramai naik adalah Akmal Terengganu. Bukan Akmal macam orang lain. Biar kita conquer belaka. Biar kita naik belaka habis-habis. Biar Akmal lain sikit je naik. Kita naik belaka. Ada 118 orang. Semua naik belaka. Biar tahun depan pelajar baru je kuasai Akmal. Pelajar lama dah duduk di ranking legend dan separuh ke Emperor Syahadah. Emperor Syahadah. Atau kena target sampai Syahadah. Jangan target sampai legend saja, tapi targetlah sampai di Syahadah. Orang di luar sana akan tengok Syahadah, dia tak akan tengok khatam. Walaupun tengok khatam, tapi bila suruh jadi imam, bila pocik-pocik, makcik-makcik kat rumah suruh baca, habis tak boleh baca. Tapi sekiranya atau ada titan Syahadah, Emperor Syahadah, insya-Allah di mana kena tebuk, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, boleh jawab belaka beserta ayat, beserta muka surat. Mana tahu dalam kalangan tu boleh buat. Macam mana Hafiz yang orang khatam Hafiz di Indonesia. Sedangkan pelajar orang tersebut kira tak, daripada segi sifat ni tak sempurna macam kita. Kita ni sempurna, dia ada sikit sakit tapi dia boleh baca daripada ayat, muka surat, makrok habis, komplit bagi tahu. Ustaz nak biar pelajar Akmal keluar di Akmal nanti sampai level macam tu. Insya-Allah pasti antum boleh buat dengan syarat konsisten, buat sungguh-sungguh, buat sampai jadi. Fikirkan pengorbanan ibu, ayah dan murabbi sekalian. Sebelum antum nak baca dengan guru antum murabbiah, hadam tengok dulu muka wajah guru depan kamera, perhati elok-elok, tengok wajah keletihan guru, tengok wajah inilah yang sanggup korban masa sampai tengah malam, sampai malam sanggup lagi ajar antum untuk apa? Tak lain tak bukan adalah untuk capai misi Hafiz 30 juzuk. InsyaAllah Ustaz yakin majoriti semua dalam ni, pelajar semua Fatayat, Walad dan Syabak, semua antum akan dapat capai misi Hafiz sebelum konvo tahun harapan. Dan bagi kategori dah legend, saya yakin sebelum pentas tahun depan antum naik pentas tu bukan ranking legend lagi, tapi ranking Emperor Syahadah. Macam mana antum tengok tahun lepas Amna naik pentas pegang
legend, bukan legend tapi pegang ranking emperor. Bagi kategori legend sekarang 9 orang, Ustaz harap dan Ustaz yakin antum pasti boleh buat untuk capai misi emperor syahadah. Okey, waktu je sedikit. InsyaAllah. Sedikit sebanyak Ustaz boleh kongsikan supaya lepas pada cuti 2 hari cuti ni fokus betul-betul, buat target betul-betul, buat jadual betul-betul untuk 2 hari. Masuk je hari ketiga terus hantar sabak sebanyak yang boleh. Manzil sebanyak yang boleh hantar 2 juzuk, 2 juzuk. 3 juzuk, 3 juzuk. Hantar terus. Biar break di limit manzil. Bukan sekadar break di limit sabak, tapi buat juga break di limit manzil. Macam mana seorang pelajar senior Fatayat pernah baru ni pecah rekod hantar manzil sebanyak 3 juzuk. Korang ada ke? Siapa dia tu? Siapa dia tu? Pelajar tu Fatihah. Ya, Fatihah, masya-Allah. tepukan untuk Fatihah, masya-Allah. Insya-Allah. Tak boleh Yang lain tanya semua diri pakai sendiri. ikut, Insya-Allah. Jangan antum tengok je kejayaan orang lain, tapi antum kena letak dalam diri. InsyaAllah satu hari nanti wajah aku juga ada di dalam WIN, di dalam macam-macam media sosial dan di atas pentas nanti. Jangan sekadar kita je raih orang, tapi biar orang lain pula raih kita, kejayaan kita. Okey, sampai di situ je. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri ustaz sendiri. Jadi ada masa lagi antum untuk terus bermunajat, terus berdoa kepada Allah untuk biar fokus betul-betul, biar capai misi antum Hafiz. Okey. Sekali minta buka kamera semua, dengan Murabi nak ambil gambar, Murabi nak ambil video, nak tengok takbir buat antara semua. Boleh ke boleh? Buka kamera, buka mic suara. semua. Nak buka suara Ustaz tapi gelap. Kalau yang tak boleh buka tak apa. Tapi kalau yang belum buka ke? Farizuddin, yang boleh buka. Habibul Karim. Siapa dia ni? Fatihah, Umar Zikri. Sekarang yang ni Murabi nak dengar takbir siapa lead? Nak dengar Ustaz Rafiq boleh? Mana nak dengar Ustaz Rafiq sekali? Takbir kuat patut semua ikut boleh? Boleh. Mana Ustaz? Ustaz Rafiq dengar? Ustaz Rafiq terkeluar pula. Tak Hakim. Tak Hakim. Ustaz Hakim lah, Ustaz Hakim nak dengar. Boleh Ustaz Hakim? Murabi Hakim. Ada Ustaz Hakim. Ustaz Hakim. Ya. Kalau ada dengar Ustaz Hakim nak dengar pelajar takbir kuat sikit. Mana Islam mana Islam? Okey. Usia. Hilang. Okey, Murabi pilih Yasin Yasin takbir, yang lain semua ikut boleh? Ustaz nak rekod ni, ambil video. Okey, Yasin standby. 1 2 3 kali. Takbir. Innalillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Dan cuti, banyakkan kumpul modal dan tolong apa yang patut, apa yang mak ataupun ayah suruh. Okey. Jadi marilah kita sama-sama tutup majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Kita jumpa pula kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah ni. Hello.
Oke, assalamualaikum Yakin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.